Tapi kalau dia sudah selawat sekali, sudah memadai dah. Lepas dah. Itu mengikut pendapat Al-Karhi. Tapi mengikut Tahawi, dia kata apa? Dia kata setiap kali bila disebut nama Nabi SAW, dia selawat. Wajib dia kena selawat, kata dia. Ataupun dia dengar nama Nabi, dia sebut ke, dia kena selawat, wajib. Jadi Karhi yang dia pegang dengan usul. Begitu juga bukan Karhi saja, ramai lagi orang lain yang berpendapat begitu. Dia kata kalau perintah ni mutlak, dia memberi makna sekali saja, sekurang-kurangnya. Sekali saja. Bila dia sudah melakukan, maka gugurlah hak fardu tu kat atas dia. Seperti mana kalau haji, bila dia pergi sekali haji, lepaslah lah. Begitulah juga ni. Jadi Imam Tahawi pula dia kata sebab selawat ni, sebab disebut nama Nabi tu ataupun dia dengar, jadi ini berulang sebut tu. Kalau banyak kali orang sebut, jadi sebab tu semua semayang bila masuk waktu, berulang pula. Tuhan suruh semayang, jadi semayang tu terikat dengan waktu. Bila masuk waktu tu ada pula wajib, bila masuk pula esok ada pula, gitu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Sebab disebut nama Nabi tu, sebab tu yang kena selawat. Jadi bila disebut kena selawat. Tak kira banyak kali pun. Itu pegangan dia. Seperti mana wajibnya sembahyang, puasa, jadi apabila berulang pula syarat dia tu, maka adalah masyurut dia. Adalah bila tiba bulan puasa, adalah wajib dia. Tahun depan pula, tahun depan sekali lagi pula, begitulah seterusnya. Jadi itu pendapat dia. Lepas tu banyak lagi sebenarnya masalah selawat ni setara mana. Itu pendapat dia. Ada yang mengatakan kalau dalam satu majlis, misalnya kita ngaji ni, kita ngaji ni banyak kali sebut nama Nabi ni. Kalau kita sebut sekali pada dalam majlis tu, ada juga pendapat kita sebut sekali. Ataupun akhir sekali ke Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Tak sebut banyak kali pun tak apa. Ada juga yang mengatakan kalau dalam ramai-ramai ni seorang yang kata Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, pada dah. Jadi macam-macam lah kata tu. Walau bagaimanapun semua terima kalau kita sebut semua setiap kali. Sebab Imam Tahawi kata tu memang molek, memang molek. Tapi adakah sebab dosa kalau tidak sebut? Tu khilaf juga. Itu pun khilaf juga. Jadi hak kita duduk cerita ni iaitu berselawat dalam sembahyang. Jadi hadis-hadis Imam Abu Dawud hari ni cerita selawat dalam sembahyang. Ka'ab bin Ujrah berkata, qulna au qalu. Jadi perawi di bawah daripada Ka'ab bin Ujrah ni dia tidak pasti. Hak Ka'ab bin Ujrah kata ni qulna ke ataupun qalu. Dia tidak pasti. Antara dua lafaz itulah. Kami bertanya ataupun kami berkata ataupun mereka berkata. Jadi mereka pun sahabat. Kalau kami tu pun maksudnya sahabat juga. Cuma lafaz ni ke lafaz tu, perawi di bawah tu tidak pasti. Jadi sebab tu dia kata qulna au qal. Wahai Rasulullah, engkau suruh kami berselawat kepadamu dan memberi salam kepadamu. Salam tu kita sudah tahu dah. Dulu dalam bab dulu kan, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh misalnya, dulu kita sudah jumpa dah. Itu kita sudah tahu dah. Tapi bagaimana kita nak berselawat ke atas kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya. Hak ni bila sebagaimana sahabat tu duduk tanya ni, hak ni riwayat yang ringkas. Dalam riwayat yang panjang dia sebut hak dalam semaya, dia cerita dalam semaya kami tahu dah nak beri salam kepada engkau tu lagu mana. Jadi selawat ni hak dalam semaya lagu mana? Jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni berkenaan dengan hak dalam semaya, hadis ni.
Jadi begitulah selawatnya. Baiklah. Di sini dia kata selawatlah ke atas Muhammad dan ali Muhammad. Tadi kita terjemah makna keluarga Muhammad, tetapi mengikut ulama ada banyak pendapat tu situ tu. Jadi al ini tidak semesti dengan makna keluarga. Di sini dia petik pendapat Mulla Aliul Qari tulis Alu Muhammad. Ada ulama kata iaitu keluarga Nabi yang haram menerima zakat, mengambil zakat, seperti Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata Al Muhammad itu kullu taqiyyin, setiap orang Islam yang bertakwa, yang berjuru, yang baik. Itu Al Nabi kita. Jadi kalau kita terjemah keluarga itu mengikut salah satu daripada sekian banyak makna yang telah disebutkan oleh ulama. Padahal makna dia tu banyak. Ada juga ulama yang mengatakan al itu iaitu sekalian ummatul ijabah. Ini semua orang Islam yang menerima seruan Nabi SAW. Tak kira lah bertakwa atau tidak bertakwa, semua termasuk di dalam al. Ada juga itu pendapat yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, ada juga yang mengatakan al dia tu iaitu isteri-isterinya dan orang yang haram menerima sedekah ataupun zakat, termasuklah dalam mereka ini iaitu keturunannya, keturunan Nabi SAW. Ibnu Hajar berkata mereka ialah orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib mengikut Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Tapi ada juga ulama mengatakan iaitu anak-anak Fatimah dan keturunan mereka. Lepas tu ada pula yang kata isteri-isteri dia dan zuriat dia. Ada pula yang kata kullu muslimin, setiap orang Islam. Wa ilaihi wa mala ilaihi Malik wa ikhtarahu al-Azhari wa akharun wa huwa qawlu Sufyan al-Thawri wa ghairihi wa rajjahahu an-Nawawi fi syarh Muslim. Itu dalam kitab kita ni. Akhir, setiap orang Islam itu adalah keluarga Nabi, al Nabi. Inilah pendapat Imam Malik. Imam Malik kata ni. Azhari dan ramai lagi ulama-ulama yang lain juga berpendapat begitu. Ini juga pendapat Sufyan al-Thawri dan lain-lain. Imam Nawawi juga mentarjihkan hak ni. Dia kata hak ni paling molek. Jadi al Nabi itu ialah setiap orang Islam. Itu adalah al Nabi SAW. Itu perkara yang pertama. Jadi kalau kita baca saat ni kan, seperti mana engkau telah berselawat ke atas Ibrahim dan berkatilah Muhammad dan keluarga ataupun al Muhammad seperti mana engkau telah berkati Ibrahim. Jadi seperti mana tu? Seperti mana tu? Bapa ya seperti Ibrahim, keluarga Ibrahim, tidak seperti Nabi lain. Engkau selawatlah kepada Muhammad seperti engkau selawat pada Ibrahim. Bapa tidak seperti Nabi lain. Engkau selawatlah kepada keluarga dia seperti engkau selawat kepada keluarga Ibrahim. Bapa tidak keluarga Nabi lain. Itu persoalannya. Satu. Yang kedua, ini kalau mengikut kaedah apa namanya ilmu balaghah tashbih tu, mengikut kaedah asalnya musyabbah dengan musyabbah bih lebih kuat ada pada musyabbah bih, sesuatu yang diserupakan itu. Mana kita kata gini, dia ni sepola. Kita kata sepola. Jadi dia serupa ular. Dari segi mana? Dari segi beliknya, kuat beliknya. Itu orang panggil bab tashbih dalam ilmu balaghah. Jadi biasanya apabila tashbih ni dia seperti ular, jadi dari segi belik tu ular tu lebih kuat lagi daripada dia tu. Gitu mengikut kaedah. Sebab kita nak kata
Dari segi mana serupa dia tu dengan ular? Dia serupa dengan ular. Dia tu orang panggil musyabbah. Ular tu musyabbah bih. Jadi dari segi belik tu mesti kuat pada musyabbah bih, pada ular. Sebab kita kata cerah. Dia balik nanti cerah seperti matahari. Pasal ilmu banyak, misalnya kita kata. Jadi dia tu cerah. Mana cerah matahari dengan dia? Tentu lebih cerah matahari lagi daripada dia tu. Gitu. Jadi kalau nak kira sini, mana lebih Allah SWT berselawat ataupun beri berkat kepada Nabi kita dengan Nabi Ibrahim? Mana lebih? Sebab Nabi Ibrahim tu musyabbah bih. Kalau nak kira mengikut kaedah asalnya, lebih kuat ada pada Nabi Ibrahim daripada Nabi kita. Mana selawat yang diberikan kepada Ibrahim itu lebih istimewa, keberkatan yang diberikan kepada Ibrahim itu lebih istimewa lagi daripada Nabi kita. Begitu mengikut kaedah asalnya. Jadi di sini apa makna? Apakah Nabi kita kurang? Itu persoalannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa Nabi Ibrahim? Ada dua persoalan. Yang pertama tu dia ada beberapa jawapan yang telah diberikan oleh ulama. Yang pertama, dalam kitab kita ni ada pada muka surat 304. Minha anna hadha qabla an ya'lama annahu afdal. Hak ni Nabi kata gini ni sebelum dia tahu dia tu lebih afdal lagi daripada Nabi Ibrahim. Gitu. Itu yang pertama. Sebab Nabi kita ni dia tidak tahu sekaligus apa-apa pun. Tuhan bagi tahu kepada dia. Jadi kira-kiranya pada masa ni Nabi Ibrahim lebih lagi. Dia tidak tahu dia ni lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Kemudian tu baru kata lebih Nabi kita daripada Nabi Ibrahim itu kemudian dia tahu kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata gini tidak semestinya kita kata gini ni tidak semestinya musyabbah bih itulah macam Nabi Ibrahim. Dia lebih afdal. Nabi kata begini untuk menyatakan tawaduk, merendah diri dia. Untuk menyatakan rendah diri dia. Walaupun pada hakikatnya dia tahu dah dia lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Dan selawat begitulah juga keberkatan yang diberikan kepada dia tu lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Tetapi oleh kerana Nabi Ibrahim tu kan datuk, datuk dia, jadi tak bolehlah menampakkan kebesaran lebih tu. Itu sebab tasbih tu. Tasbih ni dia memberi makna gitu, bukan menunjukkan Nabi Ibrahim itu lebih. Sebab itulah kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, dia ada pula tasbih maklub, tasbih terbalik. Kadang-kadang pada musyabbah bih tu kurang lagi, kuat lagi pada musyabbah ni. Itu ada kaedah dia ni. Tak apalah, kita tidak nak bicara tu. Yang ketiganya, tasbih tu pada asal bukan pada qadar. Tasbih pada asal bukan pada qadar. Yakni nak rayaknya engkau berilah, engkau selawatlah ke atas Muhammad, selawatlah, berkatlah Muhammad seperti mana engkau telah berselawat dan engkau telah berkati Ibrahim. Dari segi selawat tu sendiri serupa dari segi tu. Dari segi berkat tu sendiri, bukan dari segi lebih. Mana-mana tu tidak nak bahas tu. Nak bahas dari segi tu selawat tu. Engkau selawatlah ke atas Nabi kita seperti engkau telah selawat kepada Ibrahim. Berkatilah Nabi kita seperti engkau telah berkati Nabi Ibrahim. Jadi seperti mana dalam Quran akan sebutkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan dia suruh puasa tu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas sebelum kamu. Jadi dari segi puasa tu sendiri, bukan dari segi bilangan hari dia ni, tak ada bahas tu. Dari segi puasa tu hak serupa je. Dari segi puasa serupa juga sini. Dari segi selawat tu hak serupa je. Bukan dari segi nilai selawat tu, tidak nak bahas hak tu. Itu salah satu jawapan dia. Hak ni molek. Hak ni jawapan ni sebenarnya molek. Yang pertama ke apa tu tak apa kemah tu. Tapi dia ada sebut. Ada sebut. Hak kemahnya hak ni serupa juga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Kami telah wahyukan kepadamu seperti mana kami telah wahyukan kepada Nuh. Jadi kalau makna mengikut kaedah tadi kak, hak yang diwahyukan kepada Nabi Nuh tu lebih istimewa lagi lah. Mana ada lebih istimewa daripada Quran ni? Hak wahyu kepada Nabi kita kan Quran. Seperti mana yang diwahyu kepada Nabi Nuh.